Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamsul daripada Minyak Wangi Tuyu. Alhamdulillah. Okey, hari ini bermulanya 1 Ramadan. So, maka bermulalah seluruh umat Islam di dunia ini beribadat puasa. Okey. So, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan semoga tahun ini ibadat puasa kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Semoga tahun ini banyak lagi ibadat-ibadat yang kita buat. Okey, tambahkan lagi ibadat-ibadat sunat selain daripada yang wajib. Okey. Okey, selamat berpuasa. Okey. So, kat video kali ni saya nak share tips close sales. Okey, mungkin kita dah pandai buat marketing, kita pandai dapat leads, kita dah pandai dapat prospek. Okey, tapi bagaimana kita nak close sale? Okey, so saya nak share beberapa tips yang mungkin anda dah tahu, tapi mungkin juga anda tak tahu lagi. Okey. So, saya nak share sikit sebanyaklah. InsyaAllah boleh membantu kita dalam bisnes dan juga sale kita. Okey, saya nak share lebih kurang dalam 12 tips. Okey, lebih kurang dalam 12 tips. Okey. So, tips yang pertama adalah pilih medium yang paling sesuai. Okey, bisnes kita ni kita kena tahu kat mana kita nak senang nak close sale. Adakah dekat website? Adakah dekat shopping cart? Adakah dekat landing page? Adakah melalui WhatsApp? Adakah melalui jumpa, close, one to one, jumpa depan-depan? Ataupun adakah melalui call? Okey? Semuanya kita kena pilih mana yang sesuai supaya kita tahu dekat mana yang kita nak fokus dan dekat mana kita nak improve daripada masa ke semasa. Contoh, business perfume saya close kat WhatsApp. Okey, saya close kat WhatsApp. Okey. Kalau business consultation saya ataupun business service setting FB Ads saya close dekat call. Saya akan close dekat call. So kita ada beberapa medium. Beberapa medium closing untuk closing ni. So kita kena pilih sebab ada business macam contohnya MLM atau networking, dia kena jumpa. So walaupun dia dapat database melalui WhatsApp ataupun nombor telefon ataupun komen, so dia kena, kalau boleh dia kena jumpa. Kan, kalau musim PKP ni, kalau saya cadangkan lebih kepada video call. So kita kena pasti di mana sebenarnya paling baik untuk mudah atau paling mudah untuk kita buat closing. Macam tu. So apakah medium yang paling sesuai, cara yang paling sesuai. So itu ada beberapa cara tadi. Sebab ada bisnes yang letak dekat Shopee, kat website Shopee, and then terus orang buat pembelian. So tak perlu buang masa pun ajak WhatsApp dan sebagainya. Sebab ada bisnes yang tak perlu pun copywriting yang panjang. Kan? Orang kata tak perlu pun sebab benda tu, produk tu orang dah tahu. Sangat simple. So hanya letakkan ciri-ciri. Contoh nak jual mouse. Okay, letakkan ciri-ciri dia, harga dia, lepas tu orang dah baca, orang dah faham, terus orang boleh klik. Tapi ada produk yang memerlukan memerlukan lebih kesedaran ataupun memerlukan lebih motivasi untuk dia bertindak. So yang itu mungkin kena close dekat website sebab kita akan tulis copywriting yang panjang, ataupun mungkin kita perlu jumpa. Okay. So tu dia tip nombor 1. Anda pastikan dahulu medium mana yang paling sesuai untuk anda buat closing. Barulah senang bila kita guna terus boleh close. Okay. Tips yang kedua adalah tip kedua adalah tip yang kedua ni adalah bila kita dalam skrip. Okay, kita dalam skrip, contohnya bila kita menggunakan medium WhatsApp contohnya, ataupun kita buat call, pertama sekali mesti perkenalkan diri. Okay? Jangan sekali-kali kita tak kenalkan diri kita. Ini especially case dalam WhatsApp atau call. Kita kalau kita tak perkenalkan diri, contoh dalam call confirm orang akan tanya, tapi dalam WhatsApp kadang-kadang kita terus bagi maklumat. Orang tanya, contohnya orang PM kita atau orang WhatsApp kita nak tahu pasal produk ni, kita pun terus bagi info tum. Kita tak kenalkan diri kita. Sebenarnya dekat sini
mungkin orang yang tanya tu tak kisah pun, dia tak nak kenal pun kita, tak ingin kenal pun kita, tapi adabnya, orang kata, dengan adab, dengan ni orang kata, selain daripada adab, orang kata apa, tutur budi bicara. Orang kata dia punya tata susila dia. So macam kita nak berkawan dengan orang ataupun kita jumpa orang baru kan, mesti kita kenalkan diri kita dulu. Okey, saya Samsul, saya daripada Kuantan, contohnya. So bila kita perkenalkan diri, kesan dia adalah, okey, pertama orang tu dah tahu kita siapa, nama kita apa, lelaki ke perempuan. So dia akan memudahkan komunikasi seterusnya. Bila kita dah perkenalkan diri, kita dah dapat repo yang baik daripada awal. So, komunikasi seterusnya akan lebih baik. Contoh kalau kita jumpa orang kan, tanpa kita perkenalkan diri, kita terus cerita pasal produk. Sebenarnya tak ada orang pun yang akan selesa dengan keadaan macam tu. Jangan push terus buat skrip. Ni saya nak kalau mungkin saya lebih fokus benda ni dalam WhatsApp lah, Sebab kalau call, rasanya tak logik kalau kita buat call, kita tak beritahu kita siapa sebelum kita call. Sebab kalau kita tak beritahu, orang akan tanya balik, ni siapa? Kan? Okey, so selesai part tu. Tapi dalam WhatsApp ni kadang-kadang kita pakai auto reply lah, macam PM Messenger kita pakai auto reply lah. So kita terlepas skrip untuk perkenalkan diri dan cerita latar belakang kita sikit. So tu tak cantik. So dia akan mengurangkan possibility peratusan untuk kita close sale. Sebab daripada awal orang dah tak suka kita. Okay, so tips nombor 3. Okay, kita tanya latar belakang pelanggan. Okay, tujuan ni kenapa? Sebab supaya kita dapat tahu, supaya kita dapat kesan keperluan produk tu kepada pelanggan. Contoh soalan yang kita boleh tanya. Contoh kalau kita jual makanan. Okay, apa yang kita boleh tanya adalah, kita tanya family ada berapa orang? Family ada berapa orang? So mungkin dengan kita tanya family berapa orang, so kita boleh suggest package ataupun berapa banyak dia perlu order. So bila kita ada package pula kan, kalau untuk 2 orang makan berapa, 5 orang makan berapa. So bila kita tanya latar belakang dia, so kita tahu, kalau kita jual makanan, kita tahu package apa yang sesuai. So tanya latar belakang. Kalau saya belajar dulu, dipanggil open question. Apa saja persoalan yang kita tanya supaya kita dapat tahu latar belakang dia, supaya kita senang nak match dengan kelebihan produk kita dengan keperluan dia. Okay. Ataupun contoh kalau kita jual minyak hitam. Okay. Contoh macam saya ada kedai tayar kan. So saya ada buat survey minyak hitam. So saya akan tanya dia, apa pekerjaan dia? Okay. Apakah pekerjaan dia? Supaya kita tahu kereta dia tu macam mana penggunaan dia. Adakah dia kerja di pejabat? So dia ulang alik pejabat. So mungkin dia lambat nak servis. Tapi kalau dia mungkin orang sales, orang marketing, ataupun dia manager, bos, selalu ulang alik travel, meeting, Kuantan, KL, Penang, JB. So kita dah tahu, kita dah boleh jangka kereta macam mana dia akan pakai. Sebab kereta yang travel ni biasanya kereta yang selesa sikit lah. So kita dah boleh tahu mileage dia, berapa cepat dia jalan. So kita boleh anggap berapa cepat dia akan selalu tukar minyak hitam ataupun tukar minyak enjin. So orang macam ni mungkin kita ada package yang sesuai. Berapa kerap dia tukar, ada diskaun. So kita boleh create loyalty program pada orang macam ni. Sebab orang macam ni dia sangat kerap tukar minyak hitam. Macam saya dululah, saya ada bisnes kereta sewa kan. So kereta sewa saya of course memang kerap gila tukar minyak hitam. Bukan saja tukar minyak hitam, tayar pun sangat kerap. So mungkin, jadi kita boleh fikirlah apa strategi untuk orang macam ni. Okey, minyak hitam jenis apa kita nak pakai, sebab dia ada banyak keperluan. Dia ada banyak jenis minyak enjin dalam pasaran, brand macam-macam, jenama macam-macam, untuk kereta macam mana. Kita boleh sesuaikanlah. So bila kena dengan kehendak customer, keperluan customer, kan senang nak close. Kan? Okey, ataupun contohnya kalau kita jual servis, kan? Kita boleh tanya dia buat bisnes apa. Contoh macam saya lah, contoh saya ada buat servis, bantu orang untuk iklankan bisnes di media sosial menggunakan platform Facebook Ad. So saya akan tanyalah bisnes apa strategi marketing dia sekarang. So jadi kat situ saya tahu bagaimana saya nak bantu. Ada orang mungkin saya fokus pada marketing untuk branding, ada orang saya fokus untuk dapatkan database untuk dia senang nak close, ada orang yang kita boleh
dia dah buat ads, dia dah buat market Facebook ad, dah dapat lead, cuma dia tak tahu, dia nak close saja, tak berapa berkesan. Jadi mungkin saya suruh improve, ada yang saya suruh improve untuk cuba try buat call pula atau buat video call, tengok boleh close lagi tak, ataupun kerapkan sharing dengan follow up. Okay. So bila kita tanya latar belakang dia, yang step yang bila kita tanya latar belakang ni, borak-borak je sebenarnya. Okay, cik bisnes apa ya? Contoh, cik pakai kereta ni berapa orang naik? 4 orang naik, dah tahu dah, hari-hari naik 4 orang, cepat tayar botak. Boleh pula fikir package untuk tayar. Kan dalam rumah ada berapa orang? Ada 5 orang. Okey, kita tahu dah, kalau kita jual data, kita jual wifi yang mudah sharing. Itu tujuan dia, untuk tanya latar belakang supaya kita dapat kenal pasti keperluan pelanggan. So senang kita nak promote dan close. Okey, tips keempat, kenal pasti kelebihan produk yang sesuai dengan keperluan pelanggan. Okey, kenal pasti kelebihan produk. Okey, kadang-kadang kita ada 20 kelebihan produk kita ni tau. Tapi bila kita tak tanya soalan yang saya kata tadi, kita tak tanya soalan latar belakang dia, so kita tak tahu dalam banyak-banyak kelebihan produk kita tu, mana yang paling sesuai dengan keperluan dia. Kan? Okey, supaya baru kita, contoh macam saya bila orang nak jual promote handphone kat saya, okey, pertama saya mesti ada storage yang besar. Itu syarat nombor 1. Kenapa? Sebab saya selalu buat video. Okay. So jadi bila orang tanya latar belakang saya, okay, saya selalu buat video macam ni kan. So saya perlukan storage handphone yang besar, saya perlukan kamera yang kualiti dia bagus. So mungkin saya perlukan equipment macam ni, tambahan speaker supaya suara saya lebih jelas. So bila kita kenal pasti kelebihan produk yang mana sesuai dengan kita, so senanglah kita nak jual. Sebab kita contoh handphone kan, dia ada macam-macam kelebihan, tapi macam saya perlu sangat ke untuk editing? Saya sebenarnya tak perlu sangat untuk editing. Yang paling penting saya perlukan kualiti grafik yang, kamera yang cantik dan sound yang power. Macam tu. Dan saya paling penting storage. Lepas tu pula saya perlu handphone yang laju. Yang laju, tak mudah hang. Sebab apa? WhatsApp masuk banyak. Kan, kadang-kadang beratus hari. Macam tu. So kita kena kenal pasti benefit produk. Contoh lagi, apa lagi? Contohnya orang tu suka makanan yang berkeju. So bila kita nak jual makanan pada orang tu, kita kena carilah mana produk kita yang ada cheese. Mesti dia suka. Kelebihan produk banyak, tapi kita kena kenal pasti mana yang paling sesuai. Kita tak perlu pun nak present 20 kelebihan bisnes kita, 50 tentang kelebihan produk kita, kalau dia hanya perlukan satu je. Dan yang satu tu pula kita tak sebut pun. Habis, terlepas. Apa lagi saya nak bagi contoh? Contoh. Apa saya nak bagi contoh? Contohlah sekarang kan, dalam keadaan sekarang ni, semua orang nak bisnes online. Okay, semua nak bisnes online. Okay, so orang tu pula dia berniaga kedai makan. Tiba-tiba kedai makan tutup. So dia nak buat online, dia nak jual COD. Okay, so kita dah tahu dah, dia ada kedai makan. Okay, lepas tu makanan dia tak boleh jual, tutup. So dia nak berniaga online. So berniaga online sekarang ni, okay, of course dia boleh promote dekat Facebook group, dekat marketplace, banyak tempat, dekat grup-grup WhatsApp. Tapi kita tahu medium percuma ni, medium percuma ni reach dia rendah, capaian dia rendah. So macam saya tahu dah, problem dia adalah, satu, kalau dia promote dekat grup-grup macam ni pun capaian dia rendah. Kan? So saya boleh promote dia pakai Facebook ad. Facebook ad ni RM100 boleh pergi, kalau ikutkan, kalau saya pakai campaign klik campaign traffic, RM100 boleh capai sampai 20,000 tau. 20,000 audien yang melihat. Punya sikit RM100 je sampai 20,000. Itu kalau tak pakai campaign reach. Kalau campaign reach, RM100 ni boleh cecah sampai beratus ribu orang tengok.
Bayangkan kalaulah dia dapat convert 1% ataupun 0.1% daripada jumlah tu saja. Okey. Itu contoh. Okey, contoh. Okey, yang kelima, poin yang kelima. Okey, sediakan banyak solution untuk bantu customer dapatkan produk. Okey, ini penting, sangat penting. Jangan susahkan customer untuk dapatkan produk kita. Sentiasa mudahkan, create apa-apa untuk mudahkan customer. Contoh, okey, contohnya adalah kat sini adalah okey, mudahkan customer nak cari kita. Okey. Pertama, kita kena ada website, kena ada FB page, kena ada IG. Okey. Lepas tu pula kena selalu engage dengan diorang. Maknanya mungkin selalu follow up dengan WhatsApp broadcast. Okey, ataupun buat live Facebook, selalu update content. Okey, dah lah kita ada semua benda ni. Bila nak cari senang. Okey. Kalau dia dah follow pula, selalu tengok news kita. Update kita punya IG story, Facebook story, WhatsApp story. So bila dia selalu senang nampak, kan? Senang nak cari, senang nak search dekat Google. So senanglah dia nak cari kita balik. Kadang-kadang dia dah pernah contact kita, tapi dia lupa. Dia tak beli lagi. Dan kemudian kita sentiasa follow up dia. Bila dia sampai masa dia nak, dia dah ingat dah nak cari kita kat mana. Sebab saya selalu berhadapan dengan masalah macam ni. Di mana saya nak cari balik orang yang pernah saya contact, susah. Tapi kalau orang tu selalu follow up dengan info, biasanya saya lebih suka menerima follow up info lah, kan? Info. So memang of course lah, kalau 10 orang yang pernah kita contact dan seorang je selalu follow up kita, dan sampai masanya bila kita nak produk tu, memang yang tu lah kita akan cari. Orang yang dah selalu follow up kita lah yang akan kita minta. Kita akan beli. Itu normal macam tu. Sebab apa? Kita dah familiar dengan dia, kita dah biasa dengan dia. Okey, ataupun lagi contoh apa yang kita boleh mudahkan pelanggan adalah sediakan katalog untuk mudah nak buat pilihan. Mungkin kita boleh bagi link link website untuk kita ada banyak produk. Contoh kita jual tudung, jual baju. So kita ada shopping cart produk. Kan? Ataupun kita hantar, macam WhatsApp pun dah ada katalog sekarang. So kita bagi dia orang tengok. Mudahkan mereka untuk membuat pilihan, mencari kita. Kan? So dalam tu ada dah maklumat detail. Mudahkan website yang ada tunjukkan semua produk kita. Okey, lepas tu mudahkan lagi, apa dia yang boleh kita mudahkan lagi adalah komunikasi. Mungkin kita boleh buat customer boleh call, boleh chat, WhatsApp, email, video call dan sebagainya. Mudahkan komunikasi. Jangan hanya boleh WhatsApp je. Ada orang kadang WhatsApp je, tak terima dah benda lain. Kadang-kadang sebab ada customer yang selesa nak call. Ada customer yang nak tengok muka kita, buat video call. Takut kita scammer ke apa ke. So, pelbagaikan saluran untuk berkomunikasi dengan customer. Jangan terhad hanya PM sajalah, tak nak layan WhatsApp lah. Sebab ni selalu yang saya tengok ciri-ciri scammer biasa macam tu lah. Kan? Selalu macam tu. PM Facebook je. Jangan tu lain. Bila tengok kat page, muka pun tak ada. So kadang-kadang customer ada yang sampai tak nak jumpa, baru boleh close. Okay. Dan yang terakhir, boleh saya share kat sini dalam point mudahkan customer adalah mungkin daripada segi bayaran. Okay, mungkin kita selain daripada cash transfer online, mungkin kita boleh guna kad kredit ataupun COD ataupun mungkin deposit dulu. Sebab ada customer kadang-kadang dia nak produk tu tapi dia mungkin kita buat offer kan, dia nak grab. Okay, tapi masa tu duit tak cukup. Kan, duit tak cukup. Lepas tu, jadi mungkin kita boleh buat deposit. Okay, cik tak apa, cik bayar deposit dulu. Saya akan hold stok ni dalam tempoh masa tertentu. Contohnya seminggu, 2 minggu. Okay, lepas tu saya akan reserve untuk cik lah. So, cik lebih masa dalam masa 2 minggu untuk bayar. Kan, untuk dia bayar. So, kita mudahkan dia. So, nanti bila sampai masa, dia akan bayar lah. Sebab biasanya orang yang bayar deposit ni jarang cancel. Dan kalau kita buat syarat pula, kalau cancel deposit burn, lagi dia orang takkan cancel. Tapi apa-apa cerita pun mudahkan mereka. Jangan susahkan. Selalunya, kenapa? Contoh, kenapa Shopee? Contoh, dapat sambutan yang sangat hebat. Sebab antara benda yang paling senang adalah, cara nak membeli dia sangat senang. Klik gambar, tak, make payment tu settle.
Semakin mudah untuk orang tu membeli, melihat produk kita, berkomunikasi dengan kita, semakin cepat proses pembelian tu boleh berlaku, semakin tinggi closing rate tu. Okay. Okay, dah 20 minit dah pun video ni. Okay, saya nak pergi ke poin seterusnya. Okay. Sentiasa utamakan pelanggan. Okay. Benda ni kita kena tunjuk pada customer yang kita sentiasa utamakan dia. Kita kena tunjuk yang kita sentiasa utamakan dia. Okey, pertama sekali adalah bagi tahu kat dia bila dia dah buat payment, bagi tahu kat dia yang tempoh masa penghantaran ni bila akan dilakukan. Okey, supaya mereka tak tertanya-tanya, tak tertunggu-tunggu. Okey, dalam masa 3 hari bekerja, dalam masa 7 hari bekerja. Okey, kalau customer tanya kenapa lama sangat 7 hari bekerja? Okey, contoh macam buat perfume dengan saya kan. Saya ambil masa 7 hari bekerja. Okey, kenapa? Pertama sekali, kalau customer tanya saya akan explain lah. Of course kena explain. Jangan kita buat malas nak layan. Kan? Tak nak sudah. Jangan buat macam tu. Tak ada bisnes yang boleh berjaya dengan cara macam tu. So kita cerita kat dia macam contoh macam saya, kes saya. Okey, kita ada banyak pilihan botol. Kita ada beratus pilihan botol. Dan customer boleh pilih. Dan kami tak ada ready stock untuk semua tu. Okey. Semuanya bila customer order baru kita akan order. Kalau ada ready stock pun yang betul-betul hot item sahaja. Okey, keduanya adalah kami menawarkan bancuhan parti yang berbeza daripada 10%, 20%, 30%, 40%, 50% sampai 100%. So kita tak ada ready stock bancuhan sebab semua benda kita kena bancuh mengikut bila order baru kita bancuh, baru order kita kena bancuh. So jadi proses botol, proses bancuhan. So dia kita bukan jual produk yang dah siap. Umpama OEM lah pergi kilang baru nak custom. So biasalah sebulan kalau kilang kan. Kalau siapa biasa buat produk dengan kilang bermakan masa sampai berbulan. Boleh pula kita tunggu. Tapi bila kita fahamkan customer, insya-Allah customer tak ada masalah. Tujuan kita fahamkan customer ni macam saya kata tadi, tujuannya adalah kita dahulukan dia. Utamakan dia, bagi dia faham dengan jelas. Kenapa minyak wangi tuju ambil masa sampai 7 hari bekerja. Rupanya macam ni. Lepas tu dia akan tanya, kenapa tak buat ready stock? Kita pun beritahu, tak boleh buat ready stock. Kita dah pernah buat ready stock tapi kita banyak buat rugilah. Sebab bila kita dah standby botol macam ni, rupanya ni macam ni ramai yang tak nak. Kita buat dah bancuhan macam ni, rupanya bancuhan beramai orang nak buat pula. Nak tukar kepada bancuhan ni. Nak pekat lah, nak cair lah dan sebagainya. Jadi kita terpaksa buat alternatif macam ni lah supaya kita pun tak rugi banyak. Macam tu. Apa lagi yang kita boleh tunjukkan yang kita utamakan customer adalah update tempahan pelanggan dari masa ke semasa. Ini yang ada sistem sangat bagus. Macam contohnya yang macam kalau kita beli kat Shopee kan, dia ada tracking number bergerak. Ataupun macam contohlah saya order perfume daripada overseas. Tracking number tu dia akan sentiasa update ni kat mana. Kalau nak lagi bagus macam customer saya bila time dia orang beli dengan saya akan update tracking number dalam grup WhatsApp. So bila dia orang dapat tracking number dia orang boleh monitor dah. Tapi nak lebih bagus, ini pun saya tak buat, tapi kalau ada orang buat alhamdulillah sangat bagus. Maknanya kita hantar WhatsApp kat dia. Sekarang dah ada kat sini, ni dah ada kat sini. Ini lagi bagus. Maknanya kita alert dia tanpa dia tanya pun, tanpa dia search pun. Ini memang extra mile lah, satu servis yang lebih baik. Tapi itu menunjukkan yang kita nak sentiasa nak perbaik, sentiasa bagi mutu servis yang terbaik. Lagi reply dengan pantas. Kalau lambat sila minta maaf. Ini macam saya untuk perfume memang saya selalu reply tak laju lah. Sebab apa, sebab bila time kita buat kerja lain kita tak tengok handphone. So bila kita dah tengok handphone baru kita jawab je. Masa time tu lajulah bila kita dah jawab. Cuma bila kita dah lambat, please minta maaf, explain kenapa lambat. Sebab saya pun biasa juga beli online, WhatsApp orang. So kita pun biasa je bila orang reply lambat, tak ada masalah. Tapi tapi orang kata apa? Biasanya kalau dia orang explain, minta maaf cik, saya tengah urus anak. Bila kita sebut je tu, kita pun rasa macam fine. Kan? Tapi bila dah lah reply, tak minta maaf pun bila lambat tu. Kan? Buat macam tak ada apa-apa berlaku. Pertama sekali kalau reply kena pantas. Tu yang nombor satu untuk menunjukkan kita utamakan customer. Tapi bila kita reply lambat, kita pertama sekali sebelum apa-apa, kita kena minta maaf dulu. Kita minta maaf dulu kenapa kita lambat.
Macam tu. So macam saya tak ada isu pun kalau lambat, tapi bukanlah lambat sangat. Maksud saya berhari-hari baru nak settle komunikasi tu, berhari-hari. Tapi insya-Allah kita boleh settle komunikasi tu pada hari yang sama. Insya-Allah lah. Insya-Allah macam tu lah. So okey, itu dia reply dengan pantas, kalau lambat minta maaf. Okey. So lagi satu apa yang kita boleh tunjukkan yang kita rasa utamakan mereka adalah okey, jika pelanggan menyatakan masalah, dengar dan cuba bantu. Okay. Jangan kita nak jual je, lepas tu bila barang sampai ada problem, kita tak nak buat, tak nak dengar, tak nak ambil peduli, tak nak cuba bantu selesaikan. Tak boleh lah. Mungkin 10 customer 1-2 akan ada masalah. So yang ini kadang-kadang mungkin tak ada untung, tapi kita kena selesaikanlah masalah dia. Kadang-kadang pembelian tu memang kita rugi, tapi next purchase dia yang second order, third order, mungkin yang tu kita untung. Okay, so jangan lepaskan terus. Kadang-kadang kita kena terima hakikat dalam perniagaan ni kan, 10 customer, 20 customer ada yang akan problem, dan mungkin akan ada yang ada masalah. So jangan fikir semuanya ni kita nak untung. Kita kena ada satu prihatin lah dengan produk kita. Kalau produk kita ada problem, so kalau perlu tukar, kita tukar. Kalau perlu ganti, kita ganti. Kalau perlu return ataupun refund duit, kita refund duit. So apa saja aduan kita, ambil perhatian dan cuba selesaikan. Okay. Okey, tu dia antara contoh-contoh yang kita letak di bawah poin utamakan pelanggan. Okey, poin ke-7, nak tingkatkan lagi close sales adalah bagi bonus jika membeli. Okey. Yang ini mampu menarik minat lah. Ni memang orang kata bukan tips rahsia pun. Ramai orang buat. Cik, kalau cik beli perfume ni, contohnya lah, cik kalau cik beli perfume ni hari ni, saya bagi cik free sebotol lagi. Simple. Simple. Orang memang suka benda yang tak kira lah. Ada orang kata alah kita markup lah lebih sebab kita bagi free banyak. Tak kisah. Tak kisah. As long customer rasa benda tu berbaloi, dia okey je. Kan? Dia okey je. Cik kalau beli hari ni free shipping. Ada orang kata alah markup lah sikit. Sebenarnya mungkin ada customer kata sebenarnya dah markup dah tu, sebab tu bagi free shipping. Okey, tu tak kisah. Nak markup ke tak nak markup ke apa semua ke, tapi kita buatlah benda-benda macam tu. Free shipping lah, ada free gift lah, sampai pula kita bagi lagi gift yang surprise gift lah. Tak kisah, benda-benda tu akan menarik minat customer. Buat loyalty program lah dan sebagainya, tarik mereka. Okey, poin seterusnya, apa yang boleh kita buat untuk tingkatkan sales adalah okey, ini dalam skrip iaitu kita tanya pelanggan bila kita nak hantarkan produk. Ni dalam skrip tu, contoh kita tengah promote dia, kita boleh, okey cik, so agak-agak bila cik saya boleh hantar produk ni ke rumah cik? Ataupun dalam WhatsApp tu kita dah tanya, kita dah communicate dengan dia, kita dah terangkan kelebihan produk apa semua, dan kita tanya dia bila kita boleh hantar barang ni. So biasanya jawapannya dia macam agak psycho dekat sini. Kita akan menjawab tinggi, orang akan menjawab, dia akan beritahu okey boleh hantar barang ni esok. Dia kadang-kadang membuatkan orang tak boleh nak reject. Soalan tu membuatkan orang tak boleh nak reject. Dia serba salah dan dia akan beritahu bila. So payment boleh berlaku. Ni macam psycho sikit lah dalam kita mungkin komunikasi dalam WhatsApp. Kita boleh gunakan trik ni, skill ni, ataupun depan-depan. Okay, boleh cuba guna. Macam bagi saya ini okey. Ini antara simple tips yang boleh guna ketika komunikasi. Okay. Dan yang seterusnya, minta customer by deposit atau duit tanda jadi. Okay. Bila kita dah terang segala benefit, kita dah terang segala kita dah cakap dengan elok, tunjukkan kita prihatin, benefit yang sesuai untuk dia. Okay. Kita minta dia bayar deposit atau tanda jadi. Okey. Sebab biasanya bila dia orang bayar, biasanya untuk cancel tu kurang. So contohnya lah, cik okey, handphone ni harga dia contoh 1000. So kalau cik berminat, saya boleh reservekan stok ni, sementara tunggu cik boleh buat bayar penuh. Mungkin cik tinggal dulu RM50 atau RM100.
saya reserve dah. Okay, dalam masa seminggu atau 2 minggu, cik boleh buat full payment dan kita akan hantar lah. So biasanya bila dia dah buat, jarang customer akan cancel. Jarang. Kalau orang kata dia kalau tak buat langsung, possibility untuk cancel tu tinggi. Tapi bila buat, kita minta dia bayar deposit atau duit tanda jadi, insya-Allah diorang kurang untuk cancel. So closing rate dia makin tinggi lagi. Okay. So tip yang seterusnya, okay, kita tanya close question. Contoh close question ni macam ni tau. Pada pendapat Encik, adakah tawaran ini akan menyelesaikan masalah Encik? Okay, dia macam soalan yang tak boleh kata tidak. Dia soalan yang tak boleh kata tidak. So bila dia tak boleh kata tidak, dia akan kata ya. Dia macam soalan yang motivate dia ataupun psycho dia untuk jadi dalam deal tu. Ataupun kita boleh tanya, boleh saya tahu Encik ada apa keraguan lagi agar saya boleh hantar produk ni secepat mungkin. Nampak? Kita cuba minta dia tanya apa-apa soalan yang masih lagi mengganggu fikiran dia dan kita selesaikan supaya kita boleh hantar. Ini pun antara teknik yang macam sama macam tips nombor 8 tadi. Okay, kita minta hantar produk kan. So ini pun bukan sama. So kita tanya soalan yang dia tak boleh nak menolak. Okay, dia tak boleh nak menolak deal itu. Dia macam tak ada reason. Kalau dia tanya, okay, kita tanya lagi, apa lagi yang ganggu fikiran? Okay, duit tak ada. Okay, duit tak ada, tak apa cik bayar deposit. Saya kena tanya orang rumah dulu. Contohnya. Okay, tak apa, cik boleh tanya, tapi benda ni ada limited time offer. So mungkin cik boleh tinggal deposit dulu. Kan deposit contohnya RM5 cik. Kalau orang rumah kata tak ada duit lagi pun tak apalah, kita bagi masa cik 2 minggu. Contohnya. Kan. Okay. So next tips. Okay, ini tips yang bagi saya tak boleh skip. Open macam kalau skip macam tanya close question mungkin boleh skip, minta customer bayar deposit tanda jadi mungkin boleh skip. Okay. Ini tak boleh skip, iaitu bagi testimoni. Okay. Testimoni orang yang pakai produk kita dan puas hati ataupun menjadi. Okay, ini memang teknik proven daripada dulu. Zaman Tok Kaduk memang proven. Memang mampu membangkitkan motivasi orang untuk beria-ia jadi nak. Terutama kalau produk kecantikan, produk kesihatan. Subhanallah, tengok orang tu dulu tak cantik, sekarang cantik. Memang bergegar nak beli. Walaupun dia dah bagi 10,000 orang yang jadi 2 je. Guna kata semua ni 2 tu. Tapi ini bukanlah tapi kita sebagai peniaga, kita kenalah pastikan kita hasilkan produk berkualiti. Tapi nak cerita pentingnya testimoni tu. Penting testimoni tu. Memang kalau saya sendiri pun, kalau saya beli barang kat Shopee, saya mesti akan tengok feedback customer. Tak tahu kenapa, mesti akan tengok. Sebab memang itu, orang kata kadang-kadang itu last step saya untuk saya jadi beli. Begitu juga dengan kita lah. Kita kena buat, kita kena bagi testimoni kepada customer. Kalau kita jual perfume, customer ada kata komen, memang tahan lama. So bagi testimoni tu tahan lama. Kalau ada customer kata sedap gila bau ni, so bagi testimoni tu memang bau memang sedap. Kena bagi. Okay. Dan yang terakhir, ini saya letak poin ni yang terakhir sebab bagi saya untuk close sales ini adalah benda yang orang kata pemberat paling besar. Ini adalah pemberat paling besar. Kerja ni ramai orang tak suka buat, tetapi untuk saya inilah pengalaman saya dalam saya buat sales, inilah yang orang kata kalau dalam kerja sales pemberat paling besar dekat sini saya akan buat. So effort saya mungkin 80%, 10% di sini. 80%, 90% dekat sini saya letak. Kita buat marketing, kita dapat leads, okey. Biasanya saya cakap tu terang lah, saya boleh close 5% je. Dengan kalau 10 orang, 100 orang masuk, saya boleh close 5 je. Tapi untuk dapatkan sampai 10% closing, 20% closing rate, datang daripada kerja ini, follow up. Datang daripada kerja follow up. Tolonglah kalau anda tak suka follow up, kena buat follow up. Memang customer paling banyak membeli setelah follow up. Okay. So macam mana nak follow up? Okay, macam mana nak follow up? Mungkin kita boleh call semula customer. Okay.
kita dah boleh call semula customer, buat engagement baru dengan dia. Okey, ataupun kita boleh broadcast WhatsApp. Ini antara yang selalu saya guna. Kita boleh broadcast informasi ataupun promosi, supaya dia selalu tengok kita punya produk. Okey, tapi jangan posting yang annoying lah. Jangan posting yang annoying. Okey, supaya dia selalu nampak kita punya produk. So mungkin sekarang dia tak minat. Kadang-kadang dia contact kita dulu, sebenarnya dia nak tanya, tapi dia tak perlukan ketika itu. Tapi bila kita selalu follow up, bila sampai masa dia nak, dia tahu dah dia nak cerita kat mana. Okey, ketiganya adalah engage di media sosial. Maksudnya kita buat live, kita buat posting, kita buat info, kita buat promosi. So mungkin dia pernah like page kita, dia follow IG kita. So dia follow kita punya Instagram, kita punya status WhatsApp. Dan ataupun kita boleh buat, kita follow up dengan iklan berbayar. Contohnya retargeting pakai FB Ad. Okay, dia dah pernah tengok iklan kita, dia pernah tengok masuk website kita, so kita retarget balik. Pun ni adalah kerja-kerja follow up. So inilah paling besar usaha yang kita harus curahkan dalam nak tingkatkan sale. Memang kerja yang orang tak suka, tapi inilah tempat yang paling penting untuk kita fokus dalam kerja-kerja close sales. Saya cakap terang, saya boleh survive business sebab kerana saya ada database, saya simpan, kedua saya follow up. Dua ni paling kerja saya paling banyak. Dan follow up tak semestinya hanya hantar WhatsApp saja. Contoh ni kan, ni yang saya tengah buat video ni, saya letak dekat Facebook, saya letak kat YouTube. Saya hantar pula video ni ke WhatsApp untuk mereka tonton. So ini adalah kerja-kerja follow up sebenarnya, tapi dia nampak macam engagement punya kerja. Engagement punya kerja. Kita bagi value pada kita punya customer. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, ni adalah dalam kategori kerja-kerja follow up. Okey. Ni saya letak poin yang last, sebab bagi saya inilah, kalau untuk saya nombor 1 hingga nombor 12, kalau tak ada nombor 12 ni, tak efek sangat pun. Nombor 12 ni yang paling efek. Okey, saya rasa saya nak tamatkan video ni di sini sahaja. Okey, jika video ini bagus, anda boleh share pada rakan-rakan dan tolong subscribe. Untuk bantu saya untuk popularkan channel ini supaya boleh memberi manfaat lebih kepada ramai orang. Okey, tolong bantu share juga kepada kawan-kawan. Share link untuk diorang tonton pada rakan-rakan bisnes. Mungkin yang tengah dalam keadaan bisnes tengah slow down, mungkin boleh tengok ada benda yang dia boleh dapat dan boleh gunakan. Daripada 12 ni mungkin satu, mungkin sale dia daripada dulu 50,000 turun jadi 5,000, naik 6,000. Mungkin dah 1 point tu naik kat 1,000 sale dia. Okey, dan saya nak maklum, jika anda berminat nak bisnes perfume, boleh kontak saya. Dan jika anda berminat nak dapatkan servis setting FB Ad, bantu anda untuk, mungkin anda nak menggunakan FB Ad, so tak pandai, boleh dapatkan servis daripada saya boleh bantu. Okey, dan itu saja, sekian dahulu. Assalamualaikum, bye bye.